Penyokong kuat Pakatan Harapan hentam wira negara. Rafidah meluat dengan tindakan Perikatan Nasional. Kumpulan doktor gesa lanjut PKP sampai raya. Isu surat, ini sindiran Anwar pada Hadi. Seorang doktor hospital swasta mendakwa pihak berkuasa kesihatan gagal melindungi barisan depan perubatan yang memerangi COVID-19 selepas kira-kira 30 kaki tangan perubatan dilaporkan dijangkiti virus itu ketika bertugas. Dr. Musa Nordin dari Hospital Pakar KPJ Damansara turut menggesa Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dan pegawainya turun padang melawat hospital terjejas. Beliau mendakwa kaki tangan perubatan tidak dilengkapi alat pelindungan sewajarnya termasuk peralatan pelindungan diri atau PPE. KP dan pegawai tertingginya di Bandar Gading Putrajaya perlu turun ke hospital COVID atau pusat kesihatan daerah atau klinik kesihatan dan melihat serta merasai kesakitan dan kesengsaraan doktor atau jururawat atau profesional kesihatan bersekutu yang tiada PPE asas untuk menjaga pesakit kritikal di ICU serta meningkatkan saringan dengan 17,000 ujian sehari, kata Musa dalam satu daripada beberapa mesej yang dikongsinya. Sebelum ini, Hisham dalam taklimat harian COVID-19 berkata 150 kaki tangan perubatan antara hampir 4,000 orang yang dijangkiti virus itu di seluruh negara. Katanya 30 daripadanya dijangkiti virus itu ketika bertugas, termasuk ketika merawat pesakit ICU. Musa mendakwa Kementerian Kesihatan atau KKM tidak berusaha secukupnya untuk melindungi kaki tangannya disebabkan birokrasi yang menghalang pengedaran sud keselamatan PPE. Adakah anda tunggu seorang doktor atau jururawat atau profesional kesihatan bersekutu kita meninggal dunia akibat COVID-19 sebelum anda mula bertindak? Keadaan ini tidak memberi gambaran baik terhadap KKM, katanya sambil menambah pasukan beliau sendiri menjalankan penilaian keperluan secara teliti di 34 hospital kerajaan yang merawat pesakit COVID-19. Beliau seterusnya berkata, KKM gagal melindungi barisan depan mereka. Biar saya katakan dengan jelas, ikrar perubatan kami yang pertama ialah primum non Nokia, iaitu jangan datangkan kemudaratan, kata Musa. Beliau kemudian berkata, pasukannya sendiri sudah mengagihkan 6,000 PPE ke ICU dan sedang menunggu ketibaan 20,000 set lagi melalui sumbangan korporat yang diterajui sebuah syarikat media. Bilakah kerajaan akan mengedarkan PPE yang mereka beli dari China? Soalnya. Untuk rekod, menurut penganalisis politik Kamarul Yusof, Dr. Musa Nordin merupakan penasihat bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dan merupakan penyokong kuat Pakatan Harapan. Perkara ini didedahkan melalui tulisan di Facebooknya. Ramai yang tidak tahu bahawa Datuk Dr. Musa Nordin bukan setakat penyokong kuat Kerajaan Pakatan Harapan, malah adalah sebahagian daripada Kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri bila beliau dilantik oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebagai penasihat beliau pada 27 Mac 2019. Mengulas kritikan Musa, Nur Hisham Abdullah dalam sidang medianya berkata, jangkitan COVID-19 melibatkan petugas barisan hadapan berlaku di hospital swasta. Kata KP Kesihatan itu lagi, pihaknya sudah membuat perjumpaan dengan pihak hospital swasta sebanyak 2 kali, iaitu pada 1 dan 12 Mac bagi membincangkan mengenai perkara itu supaya pengurusan pihak hospital swasta boleh tingkatkan keselamatan di hospital masing-masing, katanya. Beliau juga berkata, kematian 2 petugas kesihatan tidak ada kaitan dengan pendedahan kepada pesakit COVID-19 di ward dan unit rawatan rapi ICU. Nur Hisham berkata, 80% daripada petugas barisan hadapan mendapat jangkitan wabak itu di luar kawasan hospital ketika mereka menghadiri majlis seperti perkahwinan dan kemudiannya menyebarkan virus kepada rakan-rakan mereka. Dalam beberapa kes, katanya, petugas barisan hadapan dijangkiti selepas pesakit gagal mendedahkan mereka mempunyai kontak rapat dengan mereka yang disahkan positif COVID-19. Dalam pada itu mengulas mengenai kritikan Musa berkenaan petugas kesihatan berisiko terkena virus akibat ketiadaan peralatan pelindungan peribadi atau PPE yang mencukupi. Nur Hisham berkata, tidak ada masalah bekalan PPE yang tidak mencukupi di fasiliti kesihatan setakat ini. Jelasnya banyak pihak yang sudi menyumbangkan PPE kepada kementerian termasuk industri fashion, jabatan penjara,
malah kaki tangan hospital yang bertukus lumus menjahit sendiri alatan PPE mereka. Kami mempunyai bekalan yang mencukupi. Hanya pada minggu lepas, terdapat masalah agihan ke negeri-negeri lain. Ia adalah isu logistik tetapi ia telah diselesaikan, jadi tidak ada masalah dengan stok. Beliau juga berkata, petugas barisan hadapan telah disaring untuk virus itu secara berkala. Bekas Menteri Kanan Rafidah Aziz tanpa berselindung menzahirkan rasa meluat beliau melihat tindakan Kerajaan Perikatan Nasional menggantikan pegawai-pegawai kanan dalam syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Menyatakan pandangannya di Facebook, Rafidah mengecam keputusan Perikatan Nasional menyingkir ramai wanita berwibawa daripada jawatan tertinggi GLC dan menganggapnya sebagai peramatang. Apa yang meluat ialah cara penyingkiran dan pelantikan baru dibuat. Penyingkiran, pemberhentian atau penggantian secara rawak individu berwibawa yang kebanyakannya masih dalam kontrak. Buat masa ini melibatkan wanita yang berdaya saing serta profesional dan mereka tidak dinilai berdasarkan prestasi mereka. Satu-satunya alasan yang diberikan ialah kerana mereka merupakan lantikan politik kerajaan sebelumnya. Justru mereka mesti diganti, katanya tanpa menyebut sebarang nama. Rafidah merupakan bekas ketua wanita UMNO dan pernah menjawat tugas sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Selepas bersara sekian lama, tokoh yang pernah digelar sebagai wanita besi itu muncul menjadi seorang daripada penyokong kuat Dr. Mahathir Mohamad menjelang PRU ke-14 pada 2018. Rafidah kemudian membangkitkan persoalan sama ada kekosongan jawatan dalam GLC itu akan diisi oleh orang yang berkepentingan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Kita mahukan orang kita sendiri di sana, mungkin supaya mereka boleh melakukan bidaan kami, terutama apabila anggaran dan kontrak berjuta-juta ringgit akan muncul, katanya lagi. Sejak beberapa hari lalu, sejumlah tokoh kanan dalam GLC diumum ditamatkan perkhidmatannya atau diganti oleh kerajaan. Ia berlaku kurang dari 2 bulan selepas Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya melalui langkah syaratan dan ketika negara masih bergelut untuk mengatasi ancaman COVID-19. Antara tokoh yang terbabit ialah Noripah Kamso, Pengerusi Bank Rakyat, Hasnita Hashim, MARA, Faridah Arifin, Tabung Pembangunan Sumber Manusia dan Muhammad Baki Muhammad Saleh, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Zakri Kir pula meletakkan jawatannya sebagai Pengerusi Pertubuhan, Keselamatan Sosial atau Perkeso, manakala Dr. Nungsari Ahmad Razi pula melepaskan tugasnya sebagai Pengerusi Institut Penyidikan Khazanah. Akademi Perubatan Malaysia menggesa kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sehingga selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kata kumpulan profesional itu, balik kampung secara beramai-ramai boleh memburukkan lagi penyebaran wabak COVID-19. Menurut mereka, penjarakan sosial akan gagal apabila perantau yang balik beraya berkumpul di hentian serta kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya. Penarikan balik PKP atau penguatkuasaan yang terlalu longgar akan menyebabkan segala kebaikan yang telah dicapai daripada duduk di rumah selama 4 minggu kebelakangan ini menjadi sia-sia. Perang melawan COVID-19 masih jauh lagi. Banyak pengorbanan yang telah dan akan terus dilakukan dalam tahun ini, kata kumpulan itu dalam satu kenyataan. Tambahnya, meskipun keinginan untuk meluangkan masa bersama sanak saudara sempena Hari Raya adalah sesuatu yang boleh difahami, namun dalam berdepan wabak yang belum pernah dihadapi ini, penjarakan sosial perlu terus dilakukan sehinggalah vaksin baru ditemui. Disebabkan pandemik COVID-19, penjarakan sosial perlu menjadi norma baru sekurang-kurangnya untuk satu tempoh waktu sehingga keadaan menjadi terkawal. Untuk tahun ini sekurang-kurangnya perlu ada kawalan, pemantauan atau mungkin haramkan perimpunan sama ada perimpunan Ramadan, Aidilfitri atau Haji, kata kumpulan itu. Akademi itu turut mengingatkan hal sama terhadap Pesta Keamatan 30 Mei di Sabah dan Hari Gawai 1 Jun di Sarawak yang akan datang. Fasa 2 PKP dijangka tamat pada 14 April, manakala Hari Raya Aidilfitri dijangka jatuh pada 24 Mei. KKM dijangka menyediakan data pada 10 April kepada kerajaan untuk kerajaan menentukan sama ada melanjutkan perintah itu ataupun tidak. Ketua Pengarah KKM, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM akan mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan Kabinet. Sementara Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata, pelonggaran PKP kemungkinan bergantung pada bilangan kes di setiap daerah. Bagaimanapun sekiranya PKP dilanjutkan, kata kumpulan itu, kerajaan harus melipat gandakan usaha untuk mengurangkan kesan pandemik itu terhadap sosioekonomi rakyat. Kami sedar pandemik ini telah dan akan terus mempunyai kesan negatif yang besar terhadap semua aspek ekonomi Malaysia. Sebab itulah pendekatan menyeluruh yang kuat diperlukan baik di pihak kerajaan maupun rakyat, tambah kumpulan itu lagi.
Beliau menyebut saya ini anggota, bahkan orang besar, orang kanan Freemason. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata selepas menyemak tuduhan Abdul Hadi Awang terhadapnya yang mengaitkan MP Port Dickson itu dengan pergerakan Freemason, beliau mendapati rupa-rupanya maklumat yang diperoleh Presiden PAS itu tidak sahih. Dalam siaran langsung Facebook beliau, Anwar menunjukkan laman Civil Service Lodge No. 143 yang mempunyai kaki tangan dengan nama yang sama dengannya, W. Bro Anwar Ibrahim. Gambar tersebut menunjukkan seorang lelaki warga asing berbadan gempal berpakaian sut hitam bersama 3 orang rakannya pada tahun 2006. Beliau Hadi menyebut saya ini anggota, bahkan orang besar, malah orang kanan Freemason. Jadi saya pun aneh juga. Ini kalau orang biasa cakap kempen-kempen dan tidak akhlak dan tidak ada asas agama, itu lain. Oleh itu saya dengan demikian minta staf cari maklumat. Rupa-rupanya ada nama Anwar dan mereka tahu kerana ia keluarkan dulu dalam Lodge Officer 2010 to 2011 Civil Service No. 143 Brother Anwar Ibrahim. Ini peluang mereka untuk menyerang saya, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika menjawab mengenai surat Hadi yang disifatkan melemparkan fitnah yang berat terhadap dirinya. Terdahulu, sepucuk surat bertarikh 22 Mac dengan tajuk Gerakan Islah Secara Aman Bukan Rampasan Kuasa dan Revolusi yang ditulis dalam bahasa Arab itu dikesan tersebar di media sosial sejak 4 April lalu. Surat yang dikatakan ditulis Hadi kepada pemimpin gerakan Islam seluruh dunia itu mengundang pelbagai kritikan kerana mengandungi pelbagai dakwaan terhadap Pakatan Harapan serta memburukkan Anwar. Anggota Parlimen Port Dickson juga secara menyindir menasihatkan supaya Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu menyemak fakta sebelum menyebarkan fitnah. Ya Allah, kalau nak politik pun, nak sokong UMNO, janganlah sampai macam itu. Takkanlah saya 2006 boleh sihat segar bugar, katanya sambil ketawa. Kita kalau nak buat tuduhan, semak fakta. Kalau dalam tazkirah, pandai sekali. Kita ambil hadis, kena tahu siapa perawinya, sahih atau tidak. Tapi bila nak fitnah orang, tak payah fakta, tak payah perawi, katanya lagi. Justru itu, demi membersihkan namanya, Anwar berkata, beliau akan menghantar satu surat balas kepada pemimpin dunia Islam sebagai menjawab dakwaan Hadi. Saya akan jawab dan beritahu kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam yang menerima surat daripada Haji Hadi Awang dan saya akan sebarkan surat ini kepada halayak untuk menunjukkan fitnah. Ini bukan satu saja, ada hal-hal lain yang dibangkitkan. Dalam Islam, kita boleh patuh kepada pimpinan, boleh walak kepada perkara apapun. Tapi, jangan jadi pak turut sehingga tak boleh fikir, sehingga tak boleh nilai, sehingga sanggup memfitnah kerana musuh politik, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.